saya akan sentuh hal yang demikian dalam butiran 01-000 pengurusan muka surat 99. Kita lihat anggaran perbelanjaan mengurus meningkat 482,436,800 ringgit berbanding tahun lalu, maknanya naik 10.7%. Saya nak tekankan hal ini dalam keadaan kita sebut ini belanjawan COVID-19. Dan sementara kita bagi RM300 kepada polis ataupun nelayan, peningkatan untuk Jabatan Perdana Menteri pengurusan ini 10.7%, iaitu RM482.4 juta. Tetapi yang ditekankan ialah perbelanjaan yang agak tinggi, 32 menteri, 38 timbalan menteri. Di JPM sahaja, 5 menteri penuh, 5 timbalan menteri. Di JPM. Dan dilihat senarai pejawatan 2021 jilid 1 JPM, penasihat khas media dan komunikasi, penasihat khas ekonomi, pejabat utusan khas, pejabat duta khas ke Timur Tengah, pejabat duta khas ke China, penasihat khas mengenai kesihatan awam, pejabat duta khas Jepun, Republik Korea dan Taiwan. Saya nak tanya apa peranan Kementerian Luar Negeri bila kita terpaksa lantik dan bebankan negara dan rakyat dengan jumlah yang pengurusan yang tinggi. Ya. Jadi bagi maksud B6 Jabatan Perdana Menteri, penambahan yang ketara itu kerana tugas mereka bagi saya adalah pertindihan dengan peranan yang mampu dilakukan oleh Kementerian Luar dan duta-duta besar kita di seluruh negara. Membincangkan soal COVID, keprihatinan tidak setimpal dengan membayar, memberikan upah kepada jawatan yang tidak berkesan. Dalam COVID-19 ni, duta-duta khas ke mana mereka pergi? Semua di Kuala Lumpur. Yang itu yang kedua saya nak sebut tentang ada yang telah selindung sedikit. Kita bicara soal jasa, KPKT, pegawai khas. Rupa-rupanya di JPM, kalau kita lihat dalam butiran besar 060000 dan butiran kecil 060200, makluman kaki tangan kontrak. Ada pertambahan untuk kaki tangan kontrak 200 juta ringgit tahun 2021. Peningkatan 181 juta 446 ribu ringgit berbanding tahun sebelumnya. 181.4 juta ringgit untuk pegawai kontrak politik di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini dalam keadaan kita war-warkan ini adalah kerajaan yang prihatin tentang COVID-19. Saya nak tanya, apa hubungan 181 juta ringgit ini dengan derita rakyat miskin yang menganggur yang sekarang menuntut pertimbangan dan perhatian kerajaan hari ini? Kalau kita masuk semua sekali dengan jasa dan KPKT, ia sudah mencecah 250-300 juta ringgit. Jadi lantikan politik ini rupanya diselindung, satu lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya mahu Perdana Menteri sendiri bangun untuk menjawab hari ini apa keperluan manakala kita bawa gambaran dan sikap kenyataan di media seolah-olah kita adalah kerajaan prihatin tentang derita rakyat, tetapi kita berikan 181 juta untuk pegawai kontrak yang sepatutnya dipindahkan kepada barisan hadapan dan anak-anak muda yang menganggur sekarang yang terpaksa menyara anak pinak mereka. Butiran 10,000 lagi, muka surat 64. Ini soal parlimen. Parlimen ada peningkatan kecil, saya akui. Tetapi parlimen harus melihat keperluan membawa beberapa perubahan. Kita bicara soal reform parlimen,
terbantut sekarang. Penubuhan jawatankuasa select committee tertangguh berbulan-bulan. Jadi peranan ini patut kita segerakan. Dan saya harap dengan perbahasan yang menyentuh juga tentang peranan Parlimen, kita juga menimbangkan kedudukan Parliamentary Services Act yang diperkenalkan tahun 1963 dan kemudian dimasukkan. Pada tahun 2018, Akta Perkhidmatan Parlimen ini kita bangkitkan semula dan saya ingat sebagai pengusi caucus kita telah kemukakan dukungan yang kuat terutama kerana menjamin keselesaan kedudukan bukan setakat speaker, saya tak sebut timbalan, yang terjamin kedudukan mereka agak lebih relatif lumayan, tetapi saya lebih perhatian tentang kebajikan staf parlimen yang tidak diberikan perhatian yang sewajarnya kerana kedudukan mereka tidak setimpal dengan beban tugas yang mereka lalui. Umpamanya lihat dalam keadaan COVID-19 ini, tugas staf parlimen terus mengambil risiko terpaksa untuk menjaga keharmonian dan keselamatan dan kesihatan kita ahli-ahli parlimen. Maka saya harap ahli-ahli parlimen ini secara menyeluruh akan memberi sokongan supaya skim perkhidmatan parlimen ini melalui Akta Perkhidmatan Parlimen diperkenalkan dalam tempoh yang segera untuk menjamin bukan sahaja kedudukan mereka supaya lebih selesa dan baik, supaya tugas mereka itu lebih terjamin dan dengan sedemikian menjamin kedudukan ahli-ahli parlimen sendiri. Maka ini saya tekankan kerana dah lama tertangguh, dan kalau parlimen yang membicarakan soal negara tak boleh teliti dan pandang kedudukan staf yang menjaga dia, ini sangat mengaibkan pada hemat saya. Patut kita paling ke depan. Bukanlah kenyataan saya ini untuk memberikan jaminan ganjaran yang berlebihan, tidak. Saya telah teliti dalam caucus secara terperinci kedudukan dan skim perkhidmatan. Saya fikir wajar diberikan perhatian dan ruang apa yang disebut wewenang, kelonggaran untuk parlimen itu bebas daripada ikatan jabatan pentadbiran lainnya selari dengan pahaman kita tentang separation of powers. Jadi parlimen mesti punya skim yang bebas supaya pegawainya tidak tunduk kepada skim jabatan perkhidmatan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini saya harap dapat diberikan perhatian segera dan dapat dukungan ahli-ahli parlimen semua. Yang Timbalan Yang Bertuah, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Jerai, tak ada dalam senarai. Arau diri dulu. Arau? Jerai. Okay. Butiran Arau Jerai. Jerai dah. Jerai dulu ke Arau? Arau. Arau putus.